Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk isu mengundi di Malaysia bagi subjek pengantar pengajian syariah. Seterusnya. Jadi ahli kumpulan kami yang pertama Muhammad Hafiz bin Bahari, Muhammad Fahmi bin Bukhari, Jazli bin Muhammad Saleh, Wan Aiman Hakimi bin Wan Abdul Hadi dan saya sendiri Muhammad Haris bin Hirwan. Kita teruskan kepada pengenalan Masalihul Mursalah. Definisi Masalihul Mursalah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Sebarang bentuk perkara yang memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia serta dalam masa yang sama ia menghalang keburukan dan kemudaratan ke atas diri mereka adalah dianggap sebagai maslahah. Secara asasnya, tidak terdapat maslahah yang hakiki, melainkan ia pasti selari dan bertepatan dengan nas. Jika kita lihat dari kenyataan para ulama usul, contohnya Imam Ash-Shatibi, beliau mengatakan syariah itu tidaklah dijadikan melainkan untuk mentahkikkan maslahah kepada para hamba masa kini dan pada masa akan datang, serta menolak sebarang mafsadah kepada mereka. Seterusnya, bahagian maslahah terbahagi kepada tiga. Yang pertama masalih mu'tabarah, masalih mulghah dan masalihul mursalah. Jadi kita akan menelusuri tentang bahagian ketiga, iaitu masalihul mursalah. Masalihul mursalah merupakan suatu maslahah yang tidak dinaskan, yang tidak ada nas syarak sama ada ia membatalkannya atau syarak menerimanya. Seterusnya. Sekalipun masalihul mursalah ini bukanlah dalil yang bersendiri, bukanlah satu nas yang disepakati, ia adalah hujah dengan beberapa syarat. Yang pertama, ia mestilah berupa suatu permasalahan yang bermanfaat. Seterusnya, permasalahan itu pula hendaklah bersifat umum. Dan yang terakhir, ia hendaklah tidak bercanggah dengan nas. Seterusnya, manakala Imam Ash-Shatibi menambah beberapa syarat lain untuk membolehkan beramal dengan masalihul mursalah. Antaranya, hendaklah maslahah tersebut selari dengan maqasid syarak ataupun kita faham dengan maqasid syariah. Seterusnya, ia mestilah boleh diterima oleh akal yang baik. Dan yang terakhir, hendaklah berpegang dengan masalah itu demi menjaga perkara daruriyat atau untuk mengangkat kesulitan. Terus. Okey. Seterusnya kita akan masuk dalam tajuk penerimaan mazhab terhadap masalih al-mursalah. Jadi kita dekat sini kita nak tahu adakah keempat-empat mazhab akan menerima masalih al-mursalah ini sebagai sumber pengenalan hukum ataupun tidak. Okey, yang pertama kita masuk dalam mazhab Maliki, iaitu Imam Malik. Beliau menggunakan masalih al-mursalah untuk mengistibatkan hukum pada kemaslahatan yang tidak ada penjelasan syarak dari sudut penerimaannya dan penolakannya. Hal yang demikian kerana kemaslahatan ini banyak membawa manfaat serta menolak kemudaratan terhadap orang ramai. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang Imam Malik ini dia menerima secara jelas tentang masalih al-mursalah ini untuk dijadikan sebagai satu kaedah untuk mengeluarkan satu hukum. Okey. Kemudian kita akan masuk dalam mazhab Imam Hambali. Beliau tidak menggunakan masalih al-mursalah sebagai kaedah mengistibatkan suatu hukum. Hal ini kerana Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dan qiyas telah menceritakan banyak masalah yang wujud dalam kalangan manusia. Walaupun begitu, beliau masih mengambil masalih al-mursalah sebagai satu kaedah pengenalan hukum dengan mengambil makna masalih al-mursalah dalam penggunaan qiyas. Penyelesaian tersebut kebiasaannya akan membawa kemaslahatan kepada manusia. Okey, Imam Hambali dia tidak menggunakan masalih al-mursalah ini secara jelas macam yang Imam Maliki guna. Dia sebabnya kerana dia akan merujuk kepada Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dan qiyas. Okey, jadi walaupun begitu, walaupun dia akan melihat daripada sumber-sumber penerangan Islam utama, dia juga
sebenarnya dia telah menggunakan masalih al-mursalah ini dalam makna kias itu sendiri. Okey, kias ini kita boleh faham iaitu kias ini adalah menyamakan perkara yang baharu dengan perkara yang sudah ada di dalam nas-nas utama seperti dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey. Jadi dekat sini Imam Hanbali dia masih menggunakan masalih al-mursalah tapi tidak secara jelas macam yang Imam Maliki guna. Okey, seterusnya dalam mazhab kita sendiri iaitu mazhab Syafi'i, penggunaan masalih al-mursalah oleh Imam Syafi'i dapat dilihat apabila beliau menyamakan pemahaman yang umum bagi masalah yang tiada nas dalam ijtihad dan qiyas. Namun begitu, penggunaan masalih al-mursalah ini tidak dijadikan sesuatu yang khusus dalam penggunaannya kerana Imam Syafi'i sendiri tidak menggunakan kaedah masalih al-mursalah ini secara mutlak. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ni dia menolak masalah al-mursalah kan, sebab dia akan macam Imam Hanbali juga, dia akan rujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan Ijtihad. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i ni dia pun juga telah masukkan masalah al-mursalah ini dalam makna qiyas itu sendiri. Macam saya cakap tadi, qiyas ini menyamakan perkara yang baru dengan perkara yang sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tahu dekat sini yang Imam Syafi'i ini tidak menggunakan masalah al-mursalah itu secara mutlak untuk mengeluarkan satu hukum. Okey, seterusnya mazhab yang terakhir iaitu mazhab Hanafi. Beliau tidak menunjukkan penggunaan masalih al-mursalah sebagai kaedah bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Beliau akan merujuk Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Namun apabila masalah itu tiada dalam sumber perundungan Islam yang utama, beliau akan menggunakan ijtihad para sahabat selepas beliau berijtihad secara sendirian bagi menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Kita boleh faham dekat sini bahawa Imam Hanafi ini menolak secara terang-terangan bahawa beliau tidak akan menggunakan masalih al-mursalah ini sebagai sumber ataupun kaedah ataupun cara untuk mengeluarkan satu hukum. Dia akan merujuk dengan Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad para sahabat. Okey, jadi dekat sini kesimpulannya bahawa yang kita nampak adalah Imam Maliki dan Imam Hanbali menerima masalah al-mursalah ini sebagai sumber pengeluaran hukum, dan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak menggunakan ataupun tidak menerima masalah al-mursalah ini sebagai salah satu kaedah dalam mengistibatkan satu hukum di sisi syarak. Okay, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bergerak pula kepada persoalan yang pertama, iaitu kewajipan mengundi dari sudut masalih al-mursalah. Baiklah, di sini saya akan menekankan bahawa pengundian ataupun mengundi itu sendiri dia menjaga maslahah al-daruriyah, iaitu 5 perkara utama yang juga selari dengan maqasid syariah kita, iaitu penjagaan jiwa, penjagaan agama, penjagaan harta, penjagaan akal dan penjagaan keturunan. Jadi saya akan membuktikan di sini bagaimana perbuatan mengundi itu boleh menjamin penjagaan jiwa, keturunan dan harta. Hakikatnya bila kita mengundi, kita akan memilih kerajaan. Jadi melalui kerajaan tersebut akan dilaksanakan pelbagai dasar-dasar yang pastinya dasar tersebut menjaga jiwa, keturunan dan harta. Antara dasar yang kita boleh lihat adalah dasar DEB, itu dasar ekonomi baru. Seterusnya dasar pandang ke timur, iaitu konsep melihat ke timur dan mencontohi mereka daripada segi penghasilan harta baru dan juga untuk menjaga harta. Jadi selain daripada itu juga kita adanya dasar fiskal, iaitu dasar penjagaan harta juga. Jadi ini semua terhasil daripada kerajaan yang diundi oleh rakyat. Maka terbuktilah di sini bahawa pengundian itu menjamin penjagaan jiwa, keturunan dan harta. Seterusnya ialah penjagaan akal. Akal ni dijaga melalui dasar pendidikan kebangsaan. Sama juga seperti tadi, dilaksanakan melalui pelaksanaan oleh pihak kerajaan. Jadi kita lihat keturunan juga akan terjamin melalui semua penjagaan-penjagaan ini. Itu dengan terjaganya jiwa, maka terjagalah juga keturunan. Okay, di sini telah dibuktikan bahawa
pengundian itu memang menjaga setiap 5 kemaslahatan ini. Slide seterusnya. Baiklah. Hukum mengundi. Hukum mengundi berdasarkan seperti yang telah saya bentangkan tadi, kerana ianya telah menjaga 5 kemaslahatan tersebut, maka kami telah simpulkan di sini bahawa hukum mengundi itu sendiri bagi setiap individu ialah wajib. Kerana setelah kami mengambil kepentingan mengundi, memang dia tidak lain tidak bukan merupakan satu daripada maslahah daruriyah. Maka kita perlu melaksanakannya. Walaupun siapakah kerajaan yang akan terbentuk, tapi kita perlu meluruskan tanggungjawab kita sebagai rakyat dan keluar mengundi. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah kita teruskan kepada persoalan yang kedua, iaitu adakah proses pengundian di Malaysia merupakan suatu perjudian? Jadi, dalam isu ini kita akan lihat dulu dari segi judi itu sendiri. Okey, apakah itu makna judi? Dari segi bahasa, jika dilihat dalam Kamus Dewan, bermakna permainan yang menggunakan wang dan lain-lain sebagai taruhan seperti bermain ceki, main dadu dan sebagainya. Jika dilihat dari sudut Islam, dikenali sebagai al-maisir atau al-qimar, ataupun dikenali di kalangan golongan Arab, iaitu permainan pertaruhan golongan Arab dengan menggunakan anak panah. Okey, jika kita lihat slide seterusnya. Jika kita lihat dari segi istilah, beberapa tokoh, yang pertama iaitu Ibn Hajar Al-Haytami menyebut judi adalah merujuk kepada sebarang jenis pertaruhan. Manakala Al-Mahalli mengatakan judi adalah sebuah bentuk pertaruhan yang diharamkan yang terdedah untuk menang atau kalah. Al-Marwardi pula menyebut judi ialah suatu pertandingan yang menjadikan pihak yang terlibat tidak terlepas daripada menjadi pemenang, yakni mengambil atau tewas, yakni menyerahkan hadiah yang dipertaruhkan. Yang ketiga, Ibn Qudamah pula, yang keempat, Ibn Qudamah pula mengatakan judi ialah pertandingan yang tidak sunyi salah satu daripada keduanya untuk menang atau kalah. Yang kelima, menurut Ibn Taymiyah, judi merupakan pengambilan sebahagian daripada harta seseorang, kemudian dipertaruhkan sama ada seseorang itu mendapat hasil atau tidak mendapat apa-apa. Yang keenam, Ibn Qayyim pula berpandangan judi adalah suatu situasi di mana salah seorang daripada keduanya untuk menang ataupun kalah. Imam Malik menyatakan judi ini terdiri daripada dua. Yang pertama, judi yang bersifat lara seperti permainan menggunakan dadu, catur dan sebarang elemen hiburan yang tidak bermanfaat. Manakala yang kedua adalah judi yang bersifat pertaruhan, iaitu apa-apa yang berbahaya atau menggadaikan diri orang lain. Manakala kalau mengikut pendapat Syekh Rashid Ridha, bertafsirkan judi dalam Al-Quran sebagai permainan untuk mencari keuntungan tanpa menggunakan akal dan tanpa bekerja sekeras. Dan yang terakhir, Syekh Ali As-Sabuni menyebut judi adalah setiap permainan yang memberikan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain. Jadi daripada seluruh takrifan yang kita telah dikemukakan oleh para ulama di atas, kita dapat fahami bahawa judi ini adalah permainan yang melibatkan pertaruhan yang akan menghasilkan sama ada menang ataupun kalah. Sebegitu. Baiklah, seterusnya. Baiklah. Seterusnya kita lihat pula kepada sistem pilihan raya di Malaysia. Okey, tadi jika kita lihat balik kepada persoalan, adakah proses pengundian itu suatu perjudian? Okay, sekarang kita lihat kepada sistem pilihan raya di Malaysia. Undang-undang menetapkan seseorang yang ingin bertanding dalam pilihan raya dikehendaki mengemukakan wang deposit yang ditetapkan, dan jika wang deposit tidak disertakan, kertas penamaannya dianggap sebagai tidak lengkap dan pegawai pengurus berkuasa untuk tidak menerima kertas penamaan tersebut. Bermakna undang-undang menetapkan setiap yang nak menjadi calon perlu membayar deposit yang telah ditetapkan. Jika tidak, kertas pencalonan penamaannya tidak akan diterima lah. Okey, wang deposit ini juga tersebut juga termaktub dalam peraturan pilihan raya, perjalanan pilihan raya 1981 perkara 5/1 dan perkara 7. Okey, saya bacakan di sini. Apakah yang terdapat dalam perkara 5/1 dan juga perkara 7. Okey, dalam perkara 5 menyatakan, perkara 5/1 menyatakan seseorang calon atau seseorang lain bagi pihaknya hendaklah mendepositkan atau menyebabkan
didepositkan dengan pegawai pengurus atau pegawai pilihan raya negeri antara tarikh notis pilihan raya yang disebut dalam peraturan 3 dan pukul 10 pagi pada hari penamaan. Wang sebanyak RM10,000 dalam hal pilihan raya bagi Dewan Rakyat atau wang sebanyak RM55,000 dalam hal pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri dalam bentuk tunai, draft bank atau apa-apa bentuk lain yang ditentukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Manakala pada perkara 7 menyatakan deposit itu hendaklah terlucut hak jika selepas pengundian dijalankan dan selepas penjumlahan rasmi undi oleh pegawai pengurus, calon itu didapati tidak mendapat lebih daripada 1/8 daripada jumlah bilangan undi yang didapati oleh semua calon dalam bahagian pilihan raya. Okey, jadi berdasarkan peraturan di atas, kita dapat faham bahawa wang yang dibayar oleh calon bagi menyertai pilihan raya tersebut merupakan bukan menjadi wang pertaruhan pada mana-mana pihak yang bertanding. Bermaksud, pihak yang menang tidak akan mendapat wang deposit daripada yang kalah, manakala pihak yang kalah pula akan mendapat kembali wang depositnya kecuali jika tidak memperolehi sekurang-kurangnya 1/8 lah daripada jumlah keseluruhan undi. Jadi kita dapat jika kita lihat dari sudut masalih al-musallah lah, jadi mengundi itu bukanlah suatu perjudian kerana ketidaklibatan pengundi dalam bertarung dan mengeluarkan sebarang wang pertaruhan. Kerana apabila kita faham sebenarnya judi itu melibatkan orang yang bertarung. Tapi di sini kita hanyalah mengundi. Kita mengundi bagi pihak dan yang mengeluarkan apa yang telah dikeluarkan oleh calon itu bukanlah duit yang bukanlah deposit yang berarahkan unsur judi. Deposit itu yang dibayar oleh calon adalah harus. Kerana apa? Wang tersebut bertujuan bagi menyatakan keseriusan dan komitmen seseorang untuk jadi calon pilihan raya. Di sini kita lihat adalah dia punya kemaslahatan lah, di mana kalau tidak adanya wang deposit ini, maka semua orang nak jadi pemimpin. Jadi jika semua orang nak jadi pemimpin, bahayalah untuk negara kita. Mungkin kita tak dapat pemimpin yang betul-betul komitmen lah. Okey, jadi ia merupakan satu masalah hajiat bagi memudahkan proses pilihan raya dijalankan dalam keadaan baik dan berintegriti kerana dilindungi daripada disertai oleh orang-orang yang sekadar ingin bertanding tanpa memiliki matlamat yang jelas demi kemaslahatan umat dan juga negara. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya persoalan yang ketiga dan yang terakhir dalam perbincangan kita hari ini ialah apakah hukum mengundi orang yang bukan Muslim? Secara umumnya, hukum mengundi orang bukan Islam ni adalah harus kerana kuasa seorang wakil rakyat di Malaysia adalah terhad dan terbatas. Sebab apa? Sebab kalau mereka ni dikawal dan terikat dengan undang-undang dan perlembagaan negara. Okey, contoh. Kalau orang bukan Muslim tu kita angkat dia sebagai wakil rakyat and then kemudian dia nak mengubah satu perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi dia kena dapat perkenan daripada Sri Paduka Baginda dan Majlis Raja-Raja. Jadi dia terkawal lah dekat situ. Okey, kita tengok sistem pemerintahan negara Malaysia. Negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen iaitu pemilihan pemimpin melalui proses pilihan raya. Oleh itu, campur tangan orang bukan Islam dalam pembentukan kerajaan atau memilih mereka sebagai pemimpin tidak dapat dielakkan lagi kerana sebab mereka ni telah diiktiraf sebagai rakyat di Malaysia. Jadi kalau kita tak bagi ruang dan peluang kepada mereka ni untuk jadi wakil rakyat ataupun pemimpin, jadi kita kita tak beri keadilan kepada mereka sebagai rakyat Malaysia juga. Seterusnya, kalau kita tengok bagi menjawab persoalan tadi, kenapa harus? Sebab kita ambil daripada konsep masalih al-mursalah juga iaitu al-kamaliyat ataupun at-tahsinat, iaitu merupakan kemaslahatan yang membawa kepada keselesaan dan kesempurnaan kehidupan. Kita tengok contoh pada zaman Rasulullah sendiri. Yang pertama, Rasulullah pernah menghantar seorang wakilnya yang bernama Amru bin Umayyah al-Damri yang belum memulai Islam sebagai duta kerajaan ke negeri Habsyah. Dan yang kedua, suatu peristiwa Hudaibiyah, Baginda SAW telah menghantar seorang perisik dari Bani Khuza'ah yang bukan beragam Islam untuk memantau kekuatan pasukan Quraisy. Jadi kat sini nak menunjukkan pada zaman Rasulullah itu sendiri telah berlakunya penglibatan orang yang bukan Islam dalam dalam negara punya
dalam sistem negara punya inilah pemerintahan. Okey, seterusnya kemaslahatan yang contoh kemaslahatan yang boleh saya bawa ialah tahap kecekalan dan kebijaksanaan yang berbeza. Jadi jika kepakaran pemimpin muka Islam dalam suatu bidang itu terbukti melebihi daripada orang Islam, maka ia dibolehkan. Sebagai contoh kita ambil, kalau terdapat pemimpin muka Islam tu dalam bidang kewangan dan pentadbiran dapat membantu kerajaan menguruskan segala hal terkait dengan lebih baik berbanding dengan pemimpin Islam tersebut, and then dia dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka dari segi politik, sosial dan pendidikan. Jadi joran ni kita boleh angkat sebagai wakil rakyat sebab joran ni ada kebolehan yang melebihi daripada orang Islam itu. Bukan itu sahaja, kalau kita tengok pada zaman sekarang ni juga terdapat segelintir pemimpin Islam yang berebut-rebut mahukan jawatan semata-mata, tetapi mereka ni kurang cekap dalam menguruskan dan melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi mereka ni hanya mahukan jawatan semata-mata, nak pangkat, nak kejar nama semua. Tapi dalam segi tanggungjawab mereka, dalam segi diorang punya kebijaksanaan tu tak berapa. Maksudnya diorang tak ingin betul-betul dalam melaksanakan tanggungjawab mereka tersebut. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita, yang pertama, sistem pengundian di Malaysia ini adalah patuh syariat dan dibenarkan dalam Islam. Dan yang kedua, kita juga dapat mengetahui tentang pendapat dan pandangan imam-imam mazhab dalam penggunaan masalah al-musalah, iaitu sama ada yang kata boleh secara mutlak dan ada yang kata boleh mengikut kias daripada satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ialah isu-isu yang diperbincangkan tadi tidak mempunyai sebarang permasalahan dalam agama Islam, malah dibenarkan demi kemaslahatan masyarakat dan negara. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.